Suara saya Muhammad Miru Apa khabar Muhammad Miru? Saya. Ya saya. Ni kat mana Miru? Saya kat rumah. Ah. Oh, dan sekarang ni kebanyakannya almost kita kata anggota ni di rumah. Betul. Oh, ingatkan dekat tempat belajar. Sebab sekarang tu kita orang pun tak masuk kelas je. Belajar online je. Oh, maknanya tak ada pergi ke UUM sana tak lah kan? Tak. Secara ni saja kerjasama dengan UUM. Ya cik. Dan di Johor Bahru lah awak? Saya belajar di Johor Bahru lah, tapi saya sebenarnya duduk kat Seremban. Oh. Mereka tu macam Cik Faizal tu semua memang duduk JB lah. Oh. Dan sekarang kalau ikutkan macam sekarang ni kerja di JB lah Betul. Orang Seremban saja kan? Saya seorang je Seremban. Yeah. Sebab saya baru pindah ni Seremban. Setahun lebih lah. Sebelum ni memang saya duduk JB. Apa benda ni sama ke wajah tu Amirul ke yang jadi moderatornya, yang jadi pengacaranya? Saya akan jadi moderator lah sebab Cik Faizal pun tengah drive. Bagus. Tak apa. Amirul dah kahwin belum? Dah rumah tangga belum? Dah berumah tangga Amirul? Dah kahwin? Dah, alhamdulillah. 2 orang anak dah. Ya. Dah, ya saya dah. Lain sangkut sikit lah Cik. Iyalah, saya nak besarkan suara lagi ni biar kuat sikit lagi. Okey. Internet Batu Pahat pun sekarang ni pun hujan juga ni. Tapi tak apalah, mana yang kita kata ada, kita akan mulakan ataupun kita akan jalankan. Kita kata kita tak boleh nak tunggu semua perfect baru kita nak bermula, lambatlah kita kata. Mana yang ada gangguan, kita kata yang ulang tanya balik semula lah. Kalau ikutkan berapa orang ni Amirul? Agak-agak ni. Dah tak ada. Apa lagi yang kita ada? Assalamualaikum. Emiliani. Assalamualaikum. Siapa nama ni? Emiliani. Selamat malam, ya saya. Selamat malam. Di mana tu? Berada tu? Johor Bahru? Yes. Johor Bahru, baru sampai di office. Dan kebanyakannya di IPD Johor Bahru ke atau macam mana? Dia punya tempatnya. Kita kata jobnya. Base dia. Oh, saya IPK. Oh, IPK. IPK. Betul. Kita ada kita kan abang ni Galaxy S10 terang bawah molek. Okey, kalau kata test 1 2 3 berapa ke satu dah boleh ni, dah cukup dah boleh untuk solat jemaah ni kalau ikutkan ni. Dah boleh mula kot kita kata.
Yul boleh dengar Yul? Boleh dengar tak? Boleh dengar boleh. Aku sangkut-sangkut sikit lah sebab Semban tengah hujan lah ni. Ya ke? Suara aku clear Lepas tu aku tak tahu kenapa aku punya gambar tak baik. Suara clear. Suara jantan. Suara jantan Jelas lagi. Jelas Jelas Cik Azhar, saya lah Faizal Cik Azhar. Oh, mana satu ni nak tengok saya pun. Galaxy Nak tengok. S10. Oh, Galaxy S10 patutlah comel. Patutlah. Lepas tu saya dah perasan tadi yang comel ni biasa dah ni. Orang yang buat ni. Aduh. Galaxy S10. Kita ada yang berpangkat tuan ke atau macam mana dia punya ni Cik Faizal? So far buat masa ni untuk Johor Bahru punya branch rank tak adalah yang rank pegawai lah. So setakat ni yang paling ni pun sarjan je lah. Saya sebut pegawai ya. So dalam ni untuk pengetahuan Cik Azhar, dalam ni kita bukan hanya semua polis. Oh. Kita ada beberapa agensi lah, termasuk dengan TNB pun ada. So custom. Oh. Pihak berwajib lah kita kata anggota keselamatan negara lah. So paling ni majority TNB lah. TNB paling ramai lah. Apa? Tenaga Nasional Berhad. Tenaga TNB, Nasional Berhad. Kan anggotanya semua polis. So polis jatuh nombor 2 lah. TNB.
Cik Zah, saya ingat kita boleh slow kot. Dia start, dia punya engine. Yang moderator. Faizal. Ya, saya record. Okay. Ramalan. So, yang mana join, terima kasih kerana sudi. Mungkin ada kawan-kawan kita yang akan join, mungkin lewat sikit. Okey, terlebih dahulu kumpulan kami ingin memperkenalkanlah penceramah yang kita jemput untuk program di mana pentingnya perlindungan di musim. Terlebih dahulu saya kenalkan penceramah kita, iaitu Cik Muhammad Idris. Cik Muhammad Idris, beliau merupakan seorang group agency director Etika Takaful. Betul Cik Azhar? Betul. Cuma nama tu Muhammad Azhar Idris. Betul. Muhammad Azhar Idris Okey, betul. Okey. Cik Muhammad Azhar Idris berasal dari Besut Terengganu, Cik Azhar. Dan beliau memulakan kerjayanya sebagai dalam pengajian Islam di Maktab Perguruan Hafzan Pahang. Okey, beliau pernah posting di Sandakan Sabah. Kemudian pada tahun 2000 beliau memilih pasangan hidup dengan seorang guru juga, Cik Azhar. Betul. Dan dikurniakan 7 orang cahaya mata. Cik Azhar kita ni bersara awal dari Kementerian Pendidikan Malaysia pada umur 40-an. Kerana beliau bergiat aktif di industri takaful bersama syarikat Etika Takaful yang juga dikenali sebagai Takaful Nasional Berhad pada tahun 2000 hingga sekarang. Betul. Okey, Cik Azhar kita ni pergi ke sekolah. Yalah, Cik Azhar full time sebagai leader di Etika Family Takaful Cawangan Batu Pahat je lah. Okey, Cik Azhar juga pernah diberi anugerah top 10 Malaysia kategori agent, and then top 10 Malaysia kategori leader. Dilantik group agency director pada tahun 2015. Dan Cik Azhar pernah juga menguruskan tuntutan kematian melebihi 1 juta dan pernah mengendali pelbagai tuntutan dan menerima award dari Etika di atas kategori 1 million agency. Dan Cik Azhar meletakkan visi dan misi di mana visi satu rumah satu sijil takaful di Batu Pahat, Johor. Betul Cik Azhar? Betul. Bukan di Johor Cik Azhar? Ya, betul. Dan misi beliau melahirkan usahawan Melayu yang beriman. So itu sedikit tentang latar belakang Cik Azhar kita. Dan kami kumpulan kami memilih program ini kerana pada musim pandemik ni ramai yang kita lihat kehilangan pekerjaan. Contohnya kita ambil di Johor Bahru, ramai pekerja-pekerja yang bekerja di sektor perkilangan atau industri di Singapura. Kemudian bila musim pandemik ni terpaksa border kita terpaksa tutup dan ramai yang kehilangan kerja, dan dahlah kehilangan kerja ditimpa malapetaka pula, di mana jatuh sakit, aksiden. So pelindungan takaful ni penting dalam kehidupan seharian kita. So Cik Azhar kita boleh mulakanlah. Baik. Alhamdulillah. Baik Faizal. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. Yang saya hormati, lagi saya kagumi, bermula dengan Tuan Faizal. Okay. Dan kita tengok, kita kata boleh kenal, alhamdulillah. Okay. Dan yang seterusnya kita kata para pegawai dari yang khususnya daripada kita kata kaki tangan ataupun anggota keselamatan negara lah. Kita ada TMB, kita ada polis, kita ada custom dan dan seterusnya kita kata tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak semua, tetamu-tetamu saya pada malam ini. Dan juga kita kata ini majlis kita kata majlis ilmu biasanya kita kata kita mengharapkan keberkatan, kerahmatan daripada Allah, tetamu-tetamu Allah juga. Dan akhirnya kita kata muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua tuan-tuan? Sihat, alhamdulillah. Ya, selamat malam semua dan malam ni kita berjumpa, kita bercakap, kita berbincang, kita atau kita kata kita memberikan pendapat di dalam perkara yang kalau kita tengok hari ini memang takaful ataupun kita kata kepentingan perlindungan sangat-sangat diperlukan pada waktu sekarang ni lah, waktu pandemik ni. Dan sebelum kita memulai semakin bagus kita kata di dalam amal perbuatan kita mencari rezeki ataupun menjadi seorang kita kata hamba Allah, semoga kita senantiasa dalam keadaan yang dirahmati, diberkati. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, dan kita akhiri nanti kita akan baca doa Kita akan baca doa selamat, moga-moga kita diselamatkan. Dan sekarang kita pun dah masuk penghujung kita kata zaman ataupun penghujung segala penghujung. Okey, baik. Tuan-tuan semua, malam ni saya diberi satu task yang mana saya pun mula-mulanya rasa galak juga sebab nak bagi tahu awal-awal lah. Saya bukanlah yang terbaik ataupun yang pakar ataupun yang the best yang ada di etika, dan kalau kata kelemahan ataupun kekurangan yang berlaku itu bukanlah judgement untuk etika lah. Maksudnya saya berdiri di atas platform etika, akan tetapi kita kata kelemahan itu daripada saya, kelebihan itu sudah pasti daripada Allah lah. Okey, dan saya menerima atas dasar kita kata seperti mana yang biasa kita dengar ayat Quran sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maksudnya marilah kita sama-sama tolong-menolong di dalam perkara kebaikan dan janganlah kita sesekali menolong dalam perkara kebatilan ataupun kejahilan kita kata. Maka hari ini saya menyambut dia punya task ini atas dasar kita kata untuk mengenali tuan-tuan semua yang saya kagumi, yang saya kita panggil kagum dan hormat kita kata khususnya kepada para anggota keselamatan di dalam negara kita, di dalam masyarakat kita yang hari ini
tugasnya begitu berat dan mereka memastikan, tuan-tuan semua memastikan kita kata keselamatan anak-anak kita, isteri-isteri kita berada di dalam keadaan yang baiklah. Dan untuk itu saya ucapkan tahniah dan terima kasih tuan-tuan semua. Dan sekarang kita ada 12 partisipan. Okey, kita akan terus bermula. Okey, baik. Kalau kita tengok tajuk kita pada malam ini, kita kata kepentingan takaful semasa pandemik, semasa pandemik COVID-19 ni. Dan kalau kita kata, dan saya juga ada sediakan slide, nampak tuan-tuan slide-nya. Dan kita kata, kalau ikutkan, kalau kita tengok ataupun kita renungi balik semula, dia bukanlah kita kata kepentingan takaful tu sewaktu pandemik. Maksudnya kalau saya tunjuk yang slide ni, kita kata selepas ni kita akan nampak sejak lahir lagi kalau ikutkan kita memang memerlukan satu perlindungan yang mana kita kata kita perlu menguruskan risiko yang kita akan hadapi selepas ini. Sebab semua orang, termasuk saya, termasuk tuan-tuan, saya percaya semua orang nak hidup di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang happiness, yang bahagia kita kata. Dan untuk itu kita akan ada dua perkara yang nyata, yang asas, yang mana kita kata semua orang akan ada. Semua kita kata akan memerlukan dua perkara ini untuk hidup dengan baik. Yang pertama kita akan ada kita kata dia punya dream, impian kita, impian hidup kita. Kita nak anak, kita nak rumah, kita nak kereta, kita nak itu dan ini. Impian kita itu satu benda yang kita kata yang perlu kita hargai ataupun yang perlu kita capai dan sebagainya. Itu impian kita. Dan yang keduanya kita kata risiko. Risiko. Bila sebut risiko ni kita kata, minta maaf, orang Melayu kita kata kalau untuk negara ataupun negara maju, orang putih dan sebagainya, mereka melihat risiko satu perkara yang perlu mereka tangani kerana mereka tidak mahu sesuatu perkara yang buruk ataupun yang natijahnya, yang kesannya sangat-sangatlah menimpa mereka. Mereka tak nak perkara itu begitu. Maka mereka uruskan risiko itu dengan secara sewajarnya. Dan itulah juga yang kita nak tekankan ataupun yang kita nak praktikkan sekarang ni. Kita kata kita beri pendedahan ataupun kita motivate setiap pelanggan ataupun setiap prospek yang kita jumpa, kaedah bagaimana kita nak menguruskan risiko. Kalau dalam bab untuk mencipta kita kata dream, orang Melayu kita ataupun kita kata kita memang dah biasa dengan menyimpan duit. Kita kata simpan dekat tabung haji ke, simpan dekat kita kata bank ke, ataupun buat investment dekat unit trust ke dan sebagainya, itu dah biasa. Tetapi jarang ataupun fenomena baru mungkin selepas ini yang mula memikirkan soal risiko. Soal apabila berlaku sesuatu musibah, maka dia tak nak dia belanjakan ataupun dia ambil duit yang dia simpan untuk settlekan musibah tersebut. Maka bila kita tengok dia punya tajuk ni, maka kita kata jawapannya kita perlu ada satu pengurusan risiko dan juga kita perlu ada satu kita kata perancangan kewangan. Maksudnya kita perlu ada satu perancangan kewangan macam ni. Maksudnya kita perlu ada satu perancangan kewangan dan dalam masa yang sama kita perlu uruskan risiko kita dengan bijaksana supaya kita akan capai satu kehidupan yang kita kata bahagia. Dan kalau kita tengok takaful, malam ni saya tak adalah nak cerita pasal dia punya produk dia dan sebagainya, tak ada. Maksudnya saya akan bagi tahu kita kata kenapa perlu takaful dan di waktu pandemik ni kita kata memang nampak ataupun memang ketara dia punya kesan dia kerana kita dihimpit dengan pelbagai kesusahan yang berlaku hari ini. Jadi apabila kita kata yang utamanya apabila dia tak ada kerja kita kata dan berlaku pula sesuatu musibah dari segi dia sakit dan sebagainya,
maka kehidupan dia akan menjadi lebih parah dan sebagainya. Itu yang kita tak nak lah. Dan kalau kita tengok takaful yang kita cerita pada malam ini ni, ia adalah satu salah silah ataupun ia adalah salah satu unsur yang ada di dalam agama Islam. Sebab agama Islam kita kata dia bukan sekadar untuk sembahyang, dia bukan sekadar untuk kita kata kahwin cara Islam, okey, kemudian ada moral, etika, dan di dalam perkara yang sama kita kata ada satu lagi benda yang penting iaitu muamalat, dan di dalam muamalat itu maka keluarlah takaful dan pelbagai yang lain. Dan hari ini kita alhamdulillah bersyukur sangat-sangat di Malaysia kita ada semua sekali. Kalau dah start daripada kita kata nak buka akaun peribadi Al-Wadi'ah, nak ambil, nak apply kad kredit yang Islami, nak apply loan rumah Islami, nak apply pinjaman kenderaan Islami, nak apply apa lagi kita kata gadaian Islami, semua disediakan. Macam tu. Jadi tanggungjawab kita kalau kita kata sebagai Islam memang nak tak nak kita perlu ambil yang Islami. Sebab Islami itu satu way untuk kita hidup di dunia ni lah kita kata. Okey, dan bagi setiap orang, termasuk saya, termasuk Faizal, termasuk semua kita kata, kita perlu fikirkan perkara ni di dalam life kita. Dan lebih-lebih lagi kalau kita kata orang muda, orang yang kita kata baru bekerja alat pekerjaan, maka apabila dia membuat satu perancangan untuk perkara-perkara ini, maka ianya akan menjadi satu kelebihan untuk diri dia lah. Sebab apa ni, kita perlu rancang untuk jadi seorang yang berduit, yang kita kata ada duit, yang kaya, tak salah jadi kaya kita kata. Sebab Nabi pun seorang usahawan yang baik, yang bagus, kita kata kaya, dan di dalam perkara itu kita kata kita memang perlu bersetuju untuk mencipta ataupun merancang untuk kekayaan. Dan kita perlu juga merancang untuk kos persaraan. Ini dalam bab perancangan kewangan, dan kita kata kalau kita tengok recap balik kita punya life daripada kita baby sampai umur 18 ataupun 20, masa ni kita biasanya jenis kita kata belanja je lah, belanja je lah. Orang bagi duit belanja kan. Mak ayah sediakan apa semua. Dan undang-undang di Malaysia sampai umur 18 ibu bapa kena tanggung anak-anak dia. Kalau tak boleh masuk penjara. Okey, kemudian selepas itu antara masa yang paling penting untuk mencipta semua perkara ini adalah di waktu kita kata pelaksanaan itu berlaku. Di waktu pada umur kita 25 sehinggalah kita kata mencecah dalam 45, paling lambat pun 50 lah. Faizal muda lagi kan? Faizal? Okey, maka kita kata pada waktu ini kita kata waktu yang mana kita perlu menggerakkan seluruh kekuatan yang kita ada untuk mencapai segala impian ataupun segala hasrat yang kita tuju. Kalau kita kata kita fikirkan pasal kekayaan, maka kita perlu merancang ataupun melaksanakan dia punya segala teori, segala ilmu, segalalah kita kata untuk mencapainya. Dan di waktu umur begini, kita kata umur-umur yang kita tidak boleh buat mistik lah. Dan di waktu yang terakhirnya pada umur 50 sehinggalah umur penghabisan kita kata, kebiasaannya rate orang Malaysia kita kata dalam lingkungan 70 tahun kita kata ataupun 75 kita kata, maka di situ kebanyakan kita akan melalui fasa-fasa yang mana kita akan membelanjakan lagi duit, tetapi duit semakin kurang lah. Apabila kita kata waktu bersara, kalau tuan-tuan semua kaitan kerajaan, kita kata pencen, kita kata taklah sama seperti gaji kita sekarang. Kita dapat sikit tapi belanja kita tetap macam biasa. Mana kita kata kita belanja, mungkin kita ada dari segi kita kata bayaran-bayaran kita, komitmen kita sudah habis, tetapi belanja kita akan berterusan dan semakin banyak apabila kita dihimpit dengan sakit dan sebagainya. Dan di waktu ini kita sebut usia emas, kita kata apa ni, siapa tahu siapa yang boleh menjaga kita pada usia kita, usia emas kita. Usia emas kita, siapa yang boleh menjaga diri kita? Pada usia emas kita, siapa yang boleh menjaga diri kita, yang boleh memastikan kita boleh live dengan baik,
Kita ada kewangan, kita ada makan minum yang lengkap, kita ada yang kita kata tempat penginapan dan sebagainya, kita ada everything untuk kita perlukan di waktu umur kita sudah lanjut dan kita dah kekurangan tenaga. Siapa yang boleh memastikan ataupun yang boleh menjaga diri kita pada waktu itu, tuan-tuan? Jawapannya memang tak lain lah, kita lah, dan lebih tepat lagi duit kita lah. Maksudnya kalau hari ni seseorang tu ada duit di waktu dia bersara, dia boleh mengadakan sesuatu yang orang biasa tak boleh buat lah. Misalnya kalau kita kata dia sakit, dia boleh bayar kepada doktor ataupun kepada yang datang merawat dia dan sebagainya. Dan kita kata mereka ada kelebihan dari berbanding orang yang tidak ada income lah ataupun pendapatan pada waktu itulah. Dan kalau kita tengok hari ni, pandemik yang berlaku, kalau saya tengok, saya baca daripada apa ni satu tadi daripada Google, saya jumpa dia punya pandemik yang berlaku ni. Kalau ikutkan pandemik yang berlaku hari ni, bukanlah yang kita kata yang paling kuat di yang pernah berlaku di bumi lah, kita kata. Dan kalau saya baca ni, dia punya satu kejadian yang lagi dahsyat yang berlaku paling buruk dalam sejarah kerana telah meragut 200 juta nyawa, iaitu yang berlaku pada tahun 1347 sehingga 1351. Dia anggap yang paling buruk lah, dia panggil Black Plague macam tu. Okey. Dan hari ni kita pandemik hari ni yang kita hadapi pada hari ni, kita kata dia punya virus dia yang kita kata yang belum pernah dijumpai lagi sebelum ni lah. Dan berbagai-bagai vaksin telah dikeluarkan tapi tak menjadi dan sebagainya. Angka kematian pun dah tinggi dan kebanyakan negara kita kata di dunia berlaku masalah ni lah. Dan untuk kita di Malaysia pada hari ini, saya melihat kita kata bila pandemik berlaku, banyak yang terjejas lah. Macam daripada industri yang terjejas, maksudnya dari segi pekerjaan kita kata terjejas, dari segi pendapatan. Cuma kadang-kadang kerajaan macam tuan-tuan alhamdulillah lah kan, maksudnya masih lagi stabil. Tetapi kalau kata dari sudut pelancongan, dari sudut kita kata penerbangan, ini yang paling dahsyat, hotel kita kata kan. Dan apabila berlaku perkara ni ditambah dengan musibah ataupun kejadian-kejadian yang berlaku di dalam life mereka, yang itulah yang mereka tak sangka. Dan apabila berlaku perkara tersebut seperti mana Faizal sebut pada peringkat awal tadi, maka dia punya natijahnya lagi buruk. Dan kalau pada saya memang bukan pandemik lah, macam saya kata tadi tu lah, start daripada baby pun kita dah perlu kepada perlindungan, sebab hidup memang ada risiko lah kan, kita semua tahu. Dan risiko itulah yang kita nak uruskan. Sebab kalau ikutkan, inilah benda-benda yang boleh menyebabkan kita kata kita akan mengalami kehilangan impian kita. Ni impian kita, semua orang nak macam ni, saya pun sama. Saya nak semua macam ni. Dan kita memang tak naklah perkara ni lah, kita kata. Dan bila kita sebagai seorang advisor, sebagai seorang wakil etika, apabila cerita pasal kematian, kita bukan cerita pasal orang yang meninggal itu, kita cerita kepada orang yang ditinggalkan tu. Maksudnya ekonomi yang akan berlaku di dalam keluarga tersebut apabila si pembawa pendapatan sudah tidak ada lagi lah. Dan hari ini jarang sangatlah kita kata majikan akan bayar gaji lagi pada orang yang dah tak ada kan. Orang yang dah tak ada, dia tak bekerja, dia kena bayar lagi. Itu kita kata impossible lah. Maka itu yang kita kisahkan. Apabila berlaku soal ni, kita kata yang mana kadang-kadang kita kata pelanggan memang tak cukup-cukup tak suka mengenai perkara ni, memang kita tahu. Tapi hari ini kita bukan bercakap soal kematian, kita bercakap soal kehilangan pendapatan ataupun hari ini kalau musibah berlaku, tuan-tuan boleh cek juga, tuan-tuan boleh buat juga orang kata analisis ataupun buat kira-kira if hari ini kita kata berlaku musibah kepada diri kita, kita dipanggil ataupun kita kata kita kematian peramatan, kematian yang kita kata kita tak nak lagi berlaku sebab kita ada banyak tanggungjawab, tetapi disebabkan kita kata masanya dah sampai, maka kita dijemput oleh Allah untuk berjumpanya.
Dan kita kata itu satu bab lah. Dan kita di etika kita menganggap, kita kata yang ditinggalkan si mati itu bagaimana mereka nak survival, itu yang kita kisahkan lah. Bagaimana mereka nak menyara kehidupan mereka, bagaimana mereka nak menguruskan perbelanjaan keluarga untuk memastikan tidak ada kesan yang berlaku walaupun tinggalkan oleh si pembawa pendapatan ni. Sebab kita tahu ketua keluarga, kita kata suami, biasanya kita kata bila berlaku ke atasnya, maka dan kalau kita tengok dia ada anak kecil pula, kita kata, sebab saya pernah tengok satu kejadian, kawan dia meninggal pada waktu muda dan anak dia pada waktu itu lagi kecil-kecil lagi lah. Dan masa tu saya pun cikgu, dia pun cikgu, kita kata, dan yang sedihnya dia meninggal sebelum kita kata confirm jawatan tu, sah jawatan tu, dan kita ingat pasal dia punya kucing gitu. Tapi kita kata musibah itu kita tak nak berlaku, akhirnya kita kata bila berlaku kita tak nak kesan sampingan itu menjadi masalah kepada yang ditinggalkan. Itu kita kata. Jadi kita tak nak itu berlaku, dan inilah benda yang menyebabkan kita kata yang kita akan jadi hilang. Macam tu. Dan saya juga kalau ada soalan dan sebagainya, kita boleh juga kita tanya soalan kalau ada soalan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok kesan dia secara simple, secara mudah, saya tunjukkan, kita kata benda-benda yang berlaku tadi start daripada kita kata kematian awal kepada kita. Yang kedua, kita kata berlaku dari segi kita hilang upaya untuk bekerja, kita TPD, kita lost kita punya kekuatan untuk bekerja, kita lumpuh kita panggil, maka kita akan lost pendapatan kita. Dan pada waktu itu bagaimana kita nak memastikan perbelanjaan keluarga dalam keadaan yang stabil saja, yang dalam keadaan yang seperti mana kita masih lagi dalam keadaan baik. Itu yang kita kata kita perlu fikirkan juga. Sebab macam yang saya sebut tadi, kalau dari segi menyimpan, alhamdulillah orang Melayu kita menyimpan, kita kata memang cukup baik dan simpanan mereka cukup banyak, kita kata. Akan tetapi kadang-kadang dari segi risiko inilah yang ditinggalkan. Dan bila sebut risiko ini dalam bab kita kata, saya sebut tadi kehilangan kematian peramatan, hilang upaya kekal, kemudian berlakunya kemalangan, kemudian kita kata perbelanjaan hospital, and then kita ada lagi masalah pasal critical illness, kita ditimpa masalah sakit kritikal. Dan satu juga lagi kita kata kita menghadapi masalah kita duduk di hospital terlalu lama, dan kos rawatan hospital. Macam hari ini tuan-tuan, kita kata hospital kerajaan ada, hospital pakar pun ada. Dan pada pendapat saya kedua-duanya baik, akan tetapi kalau kita perlukan segera rawatannya, kita perlukan kita kata pembedahan segera, kita perlukan treatment segera, maka nak tak nak kita perlu pergi ke hospital pakar seluruh Malaysia lah. Dan untuk pergi ke hospital pakar, kita perlu bawa duit yang banyak. Hari ini kalau demam saja pun cecah dalam 5,000 lah. Demam, itu baru demam lah. Kalau kita kata ada operation empedu ke apa ke, kita kata, maka lagilah dia punya kos dia segera lah. Dan kalau kita ada dia punya kelebihan dari segi macam biasa kita sebut medical card ataupun kad rawatan hospital, kita ada satu alternatif untuk memastikan diri kita dalam keadaan yang lebih baik lah. Maknanya kalau kata tuan-tuan semua hari ini boleh pergi ke government, dan dalam masa yang sama kalau nak cepat, kalau nak segera, kalau nak urgent, pergi terus kita kata hospital pakar dan terus dapatkan rawatan melalui kad medical tadi tu. Maka di situ takaful memang diperlukan. Dan apa ni kita kata hari ini kalau kita nak melihat kepada, kita kata apabila seseorang datang berjumpa dengan kita dan kita dipelawa untuk menyertai takaful dan sebagainya, apakah step-step yang perlu kita buat untuk pastikan yang kita buat tu benda yang betul lah. Maksudnya hari ini kita
dimemuh dengan pelbagai produk. Kita ada yang investment, kita ada yang kita kata yang saving, kita ada yang medical yang sangat-sangat tinggi sampai 1 juta dia punya dia punya nilai yang ada dalam setahun dia punya rawatan, dan kita ada pelbagai. Maka yang paling penting sekarang yang perlu kita buat sekiranya kita belum ada dalam bab perlindungan, kita cerita pasal perlindungan. Hari ini kalau seseorang itu dia tak ada takaful tetapi dia ada 5 buah rumah sewa, tak perlu takaful pun pada saya. Saya pernah jumpa seorang cikgu, bila saya tanya dia, cikgu, one day bila cikgu dalam keadaan begini, macam mana cikgu nak settlekan? Saya ada 10 rumah sewa. Dia kata begitu. Kemudian bila dia kata begitu, saya kata kalau macam tu cikgu memang dah ada perlindungan ataupun backup yang baik lah. Maka memang tak perlu takaful lah. Dan kalau kita tengok hari ini takaful, siapa yang tak perlu takaful kalau ikutkan? Kalau ikutkan, kalau saya tengok orang yang kaya-kaya je lah yang tak perlu. Sebab dia nak bayar bil hospital, dia ada duit. Kalau in case dia sakit, dia pergi buat rawatan, dia boleh pilih kat mana-mana. TMJ ke kita katakan, ataupun datuk-datuk yang kita kata yang memang ada duit. Dan yang keduanya yang dah ada sakit, tapi hari ini alhamdulillah etika ataupun syarikat-syarikat lain dia dah menerima mereka-mereka yang dah ada sakit. Maksudnya apabila kita dah kata tadi, bila berlaku musibah ini, hari ini kita kata berapakah amount yang perlu kita sediakan untuk mereka ni boleh bertahan ataupun boleh hidup dengan keadaan yang biasa tanpa kita kata perlu bergolak gadai dan sebagainya, dan mereka boleh kita kata anak-anak boleh pergi sekolah, mereka boleh makan minum dan sebagainya. Kita kata kita kena ambil kira dari segi apa yang kita ada and daripada kita nak menyediakan aset yang hari ini banyak disebut sebagai hibah kita kata, kita juga nak buat dalam bentuk kita kata
dalam bentuk yang bersifat dream dan tadi dream. Misalnya hari ini pendidikan merupakan satu risiko yang perlu kita pastikan supaya masa depan anak kita tak terguna. Misalnya kalau hari ini anak kita nak masuk U, maka kita akan menyediakan dia punya dana tu. Dan kita kena ambil kira daripada bila kita kena buat gabungan. Kalau jumlah dia besar lah. Dan saya hari ni kata pun sebut pasal PTPTN ke, sebut pasal pinjaman ke itu. Sebab kalau anak kita boleh masuk UN dan kita tak ada duit untuk support dari segi tu, oh parah, kita kata parah sebab kebahagiaan mereka, kebahagiaan kita. Maka kita kata susah nak dibayangkan pada waktu itulah. Dan kita tak nak perkara itu berlaku lah, kita kata. Tuan-tuan, sekarang dah pukul berapa, Razak? Saya dah cakap tak berhenti-berhenti ni. Sekarang pukul 9.25. Lama dah tu. Saya dah nak habis, Faizal. Dah nak habis. Last. Okey, ringkaskan. Ringkasnya, etika dalam masa yang sama, dia juga kita kata menghulurkan tangan untuk semua, untuk kita kata para pelanggan untuk untuk menghadapi COVID ni dengan pelbagai kita tengok dia punya support dari segi dana-dana yang dikeluarkan. Dan hari ni kita boleh berbangga, saya pun berbangga bila kita boleh sebut Etika akan menyediakan 5,000 tunai untuk mereka yang disahkan ada COVID. Firstnya mereka akan buat swab test dan pada waktu itu mereka ada RM300 dan selepas disahkan ada RM5,000 yang mana dia tak ambil daripada CJ-nya, dia adalah tambahan benefit yang diberikan kepada peserta pelanggan Etika. Alhamdulillah tepuk tangan sikit Etika. RM5,000 sebab company lain hari ni setakat hari ni saya tengok tak ada lagi lah setakat ini. Jadi itu saja daripada saya, maksudnya dari segi kepentingan Takaful saya rumuskan bukan di waktu pandemik ni. Waktu pandemik ni dia lebih ketara kepentingannya. Kepentingannya lebih nampak apabila dihimpit dengan pelbagai isu dan sebagainya. Tetapi kita kata start daripada baby, life memang is risk dan perlu ada protection kepadanya. Kalau telefon kita pakai screen protector, apatah lagi dengan baby kita kan. Macam tu. So itu saja dan saya tutup dengan ni ke atau ada soalan dulu Faizal? So mana yang ada soalan boleh ajukan soalan lah. Dan kalau kita punya ada soalan kita baca doa dan kita akan berakhir lah sesi kita lah. Cik Fikri tu macam ada soalan nak tanya tu. Betul Fikri. Ada soalan Fikri? Saya nak tanya tapi itulah soalan macam tadi penerangan tu dah cukup jelas tapi tak tahu nak tanya tentang mana. Okey, kalau ni saya share sikit lah berkenaan dengan COVID ni. COVID lah. Apabila bulan Februari tu saya telah disahkan positif kluster tempat kerja lah. Dan untuk makluman Cik Azhar, saya ni pemegang polisi insurans Prudential. Dan saya hanya diberi 1,000. Dan abang ipar saya, dia Etika Takaful. Dia cerita dengan saya dapat 5,000. Dan ada di kalangan rakan-rakan pejabat saya, ada yang sama juga Etika Takaful. So memang betul. Seperti mana yang Cik Azhar cakap, 5,000 memang ada. So diorang dapat 5,000, saya dapat 1,000. Kan? So beza 4,000 tu. Asalkan sembuh okeylah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma abang ipar saya ni alhamdulillah lah sebab dia ada Etika Takaful ni, dia seorang kaki tangan swasta. Bila dia disahkan positif, jadi dia punya syarikat dia macam tak boleh terima staff-staffnya positif. So dia pula kalau bekerja baru ada gaji.
So bila ada takaful etika ni yang dia cover 5,000 ni, at least dalam masa dia menunggu kerja lain ataupun dipanggil kerja semula, 5,000 tu bolehlah cover untuk anak dia apa semua kan. Oh, ya, betul. Betul. Hmm. Itu kita kata dia punya orang kata impak dia kan. Kalau untuk orang yang tak ada dari segi begini senario dia tak ada kesan sangat, tapi kalau kata macam cerita memang sangat-sangat inilah. Kita boleh nampaklah situasinya pada waktu itu. Memang membantulah kita kata. Walaupun nampak macam simple je kan. Okey, kemudian Cik Azhar ada satu lagi soalan. Okey. Ada tak perlindungan daripada etika berkenaan dengan kesan ke atas vaksin yang diterima oleh seseorang lah. Contohnya saya sebagai frontliner, sebagai daripada Jabatan Polis Diraja Malaysia ni, ramai yang kawan-kawan yang sebelum ni menerima vaksin dos pertama okey, kemudian dos kedua dia jadi ada implikasi yang tak okey lah, maknanya vaksin tu tak sesuai dengan dia. So kalau di etika ni ada ke perlindungan ke atas vaksin yang diterima oleh seseorang? Kalau ikutkan dia punya impak direct daripada vaksin itu memang taklah. Tetapi kalau berlaku musibah itu menyebabkan berlaku sesuatu kepada dia, maka bermulalah. Misalnya kalau dia ada medical, maka dia pergi buat rawatan dengan medical lah. Tetapi dari segi yang jelas yang Halo, ya. Ya betul. Saya tengah zoom. Okey. Ya betul. IC tertinggal. Okey, baik. 10:10. Udah ni. IC tertinggal. Dia orang. Okey, baik. Apa ni? Faizal? Ya. Okey, baik. Kalau saya ni sikit ni ada adik tertinggal IC pula kat sini. Okey, macam ni. Kalau kita kata kesan yang secara nyata, maksud saya macam kalau daripada vaksin tu menyebabkan berlaku kejadian aneh ataupun apa-apa ni dari tubuh badan dia, kita kata setakat ni etika memang belum ada yang spesifik begitulah. Tetapi kalau daripada vaksin itu menyebabkan dia mengalami masalah dan dimasukkan ke hospital, maka kita kata macam biasalah perlindungan akan bermula lah. Okey. Dia, tapi untuk setakat hari ni tak ada lagi mana-mana company yang macam itulah, macam yang apa Faizal tanya tadi itulah, yang setakat hari ni. Yang macam gitu, spesifik yang macam gitulah kita kata. Sebab kita tak pernah jumpa dan ini pengalaman pertama kan kita kata. Tapi kalau kata dari segi impak yang dia mengalami something wrong daripada vaksin tu, maka perlindungan dia akan bermula lah. Dan alhamdulillah ketika terima pandemik ni kali itu kan. Sebab kalau pada PK awalnya dulu syarikat-syarikat tarafur, insurans di Malaysia kalau ikutkan menolak untuk COVID ni sebab dia merupakan satu pandemik yang seluruh dunia kena kan. Maksudnya menjadi satu klausa pengecualian lah juga. Tetapi oleh kerana mereka menerima dan menyokong pula ataupun membantu pula, alhamdulillah lah. Maka macam tu kita kata. Alhamdulillah lah. Okay, Faizal, kalau tak ada apa-apa kita tutup majlis kita. Okey, saya selaku moderator dalam ahli kumpulan kami ni Cik Azhar, so mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak etika, terutama sekali kepada Cik Azhar lah, kerana sudi menjadi penceramah kami dalam menjayakan salah satu subjek dalam semester kami lah. Dapat malam ni verified. Yalah. So saya wakil daripada ahli kumpulan saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Cik Azhar kerana meluangkan masa
Cik Azhar. Terima kasih. So, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dua empat bahawa kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin في الخطاب خير الوارثين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اعد علينا في سكرات الموت والنجاة من النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين استجب اللهم دعانا استجب اللهم دعانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. So, mana-mana pelajar Assalamualaikum, baik semua. yang ingin mendapatkan lebih detail boleh berhubung dengan Cik Azhar dan nombor telefon saya akan share dalam grup.